Tuhan, sungguh berikanlah kami hati seorang hamba. 主啊，你是给我们一个仆人的心， Seorang hamba yang siap mendengarkan apa yang diinginkan oleh tuannya. 一个愿意听他主人的仆人， Seorang hamba yang hanya mentaati apa yang menjadi perintah tuannya. 一个愿意顺从主人的仆人。 Jadikanlah kami hamba-Mu 让我们成为你的仆人， yang siap mendengarkan firman Tuhan. 让我们准备我们的心来听你的话。 Bukan hanya mendengarkan, tapi kami bersedia untuk melakukannya. 主啊，不但我们听了明白了，让我们也可以有力量行出来。 Kami mau setia melakukannya. 我们愿意忠于你行出来。 Berbicaralah kepada setiap kami 主，你向我们每个人说话， dengan segala kondisi hati yang kami miliki. 在我们心里无论任何情况， Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 我们将祷告是奉主耶稣的名，阿门。 Selamat pagi saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. 主所亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah bersama. 感谢赞美，今天我们可以一同敬拜神。 Dan pada saat ini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. 让我们来思想，来读神的话。 Mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16. 我们看一处的经文，就是在列王纪上第17章第7到24节。 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24, tapi kita hanya akan membaca ayat 7 sampai yang ke-16 saja. 列王纪上第17节，第17章第7到24，但是我们只读17到第16节。 Saya akan membaca ayat yang ke-7 dalam bahasa Indonesia, kemudian Pak Paul ayat ke-8 dalam bahasa Mandarin. Demikian kami berdua akan membaca bergantian sampai ayat yang ke-16. 那么第7章是用英文，以后是华语，接着轮流来读。 Mari bersama kita perhatikan bagian ini. 让我们注意 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. 耶和华的话领导他说：“你起身往西顿的撒勒法去。 Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." 他去取水的时候，以利亚又呼叫他说：“也求你拿点饼来给我。” Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati." 以利亚对他说：“不要惧怕，可以照你的所说的去做吧。只要先为我做一个小饼，拿来给我，然后为你和你儿子做饼。” Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 妇人就照以利亚的话去行，他和他家中的人并以利亚吃了许多日子。 Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, 主所亲爱的弟兄姐妹， ada satu peristiwa yang tidak pernah saya lupakan menjelang pernikahan kami. 当我要结婚的时候，有一件事叫我印象难忘。 Pada saat kami sudah merencanakan semuanya, 当我们已经准备一切的时候， dan ada beberapa DP yang harus kami bayarkan kepada vendor tertentu.
那么我们要付一些的定金。 Tiba-tiba salah seorang kenalan kami menelpon kami. 忽然有一个我熟悉的人给我电话， Dia mengatakan, 他说 bisakah minta tolong? 你会帮助我吗？ Anak saya mau sekolah, 我孩子要上学， tapi saya sungguh tidak punya biaya untuk masuk sekolahnya. 实在的我没有钱让他读书， Bisakah tolong pinjamkan saya sejumlah uang? 那么你可以借给我一些钱吗？ Pada saat itu sejujurnya kami tidak punya banyak cadangan dana. 那么那个时候我们实在没有足够的储蓄， Karena sebagian besar memang untuk mempersiapkan pernikahan. 因为我们计划是用在我们的婚礼上。 Dan uang yang ada pada kami itu adalah jumlah yang dibutuhkan oleh kenalan kami. 那么手上有的是为了要用在更重要的事上。 Dan uang itu sebetulnya harus kami bayarkan kepada salah satu vendor. 其实那个时候我应该把这个钱付给婚礼的筹备人。 Kami pun bergumul berikan atau tidak. 那么我们就征战，要帮这个朋友或者不帮他， Kita bantu atau tidak. 我们帮助他或者不帮助他。 Tapi pada akhirnya kami memutuskan kita bantu. 最后我们决定去帮助这个。 Walaupun kami tidak tahu bagaimana nantinya harus membayar vendor yang memang sudah kami pesan. 那么我们也不知道怎么样来付清婚礼所用的经费。 Bapak Ibu sekalian, hal ini saya sharingkan untuk mengatakan di dalam kondisi yang sulit, 我讲分享是要让大家明白，在我们困难的时候， secara manusia kita sulit sekali untuk memberi. 那么我们很难做一个帮助人的决定。 Sulit sekali untuk memikirkan orang lain. 我们当然很难为别人着想。 Kalau pada saat kita kelimpahan, punya segalanya, 当我们付出多余的时候， saya percaya kita lebih mudah untuk memberi. 那么我们更容易帮助人。 Tapi pada saat kita sendiri mengalami krisis, 当我们自己短缺危机的时候， kita sendiri mengalami kesulitan, 我们自己都有许多的困难， dan ada orang lain membutuhkan, 那么有别的人也需要帮助， apalagi yang ada pada kita itu adalah satu-satunya, 特别是我们所仅有的， apakah kita akan rela berbagi? 那么我们愿意分享吧。 Atau kalau kita tahu sungguh Tuhan yang menyuruh kita lakukan itu, membantu sesama kita. 或者我们清楚知道，就是神的圣灵要我们去帮助他， Maukah kita dengan rela hati membantunya? 你愿意甘心情愿来帮助他吗？ Sekalipun hanya itu yang kita miliki. 虽然呢，这是我们所仅有的。 Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan belajar dari seorang janda di Sarfat. 那么今天我们要从撒法勒的一个寡妇身上学习。 Tema perenungan kita pagi ini adalah buatlah lebih dahulu bagi Tuhan. 那么今天的主题就是先为主而做。 Seorang janda adalah seorang yang ditinggalkan oleh suaminya. 那么一个寡妇就是一个舍弃丈夫的人， Entahkah suaminya itu meninggal dunia atau suaminya pergi meninggalkannya. 是因为她丈夫去世或者那个丈夫离开她， Wanita yang demikian disebut janda. 那么这个人就被称为寡妇。 Pada zaman itu seorang janda adalah seorang yang tak berpengharapan. 那么在那个时候，一个寡妇是一个没有指望的人， Karena dia ditinggal suaminya yang adalah pencari nafkah hidup. 因为她丈夫是一个维持生活的人离开她， Dan pada saat suaminya meninggalkannya, dia tidak berdaya apa-apa. 所以当丈夫离开的时候，她就无能为力。 Berbeda dengan zaman sekarang, 不同于今天， ada banyak hal yang bisa dilakukan, ada banyak pekerjaan yang terbuka untuk seorang wanita. 那么今天的妇女有许多机会，可以有许多的职业。 Dulu tidak seperti itu. 从前不像这样。 Seorang janda juga seorang yang ditelantarkan. 那么，成为一个寡妇，那个时候是一个被离弃的人， Menjadi kaum yang tidak diperhatikan oleh masyarakat. 是社会没有关怀的人。 Tadinya ada suaminya yang menjadi tempat sandarannya, menjadi pembelanya.
过去她丈夫是成为的帮助，她的依靠。 Saat suaminya pergi meninggalkannya, 当丈夫离开她的时候， tak ada yang membelanya, tak ada yang menjadi tempat sandarannya. 没有人可以使她可以依靠，没有人可以维权。 Dan seorang janda seringkali menjadi objek penindasan. 那么许多时候，寡妇成为所有人欺压的对象， Oleh orang yang berkuasa, orang yang punya, 是成为有权有势的人来欺压她， orang yang kondisinya lebih baik daripada janda. 是一个境况比她好的人。 Itulah kondisi seorang janda. 那是一个寡妇的境况， Dan itu juga yang dialami oleh janda di Sarfat. 那就是撒勒法的这位寡妇所经历的。 Kondisi janda di Sarfat itu diperparah dengan satu keadaan yang sungguh-sungguh mengenaskan. 那么她的处境是婚丧加婚，就是有一个很特别的境况发生。 Mari kita meneliti dialog Elia dengan janda di Sarfat pada saat itu. 让我们来注意以利亚与他的谈话。 Seperti yang kita tahu, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat untuk menjumpai seorang janda. 那么神对以利亚说：“你去往撒勒法去见一个寡妇。” Dan Alkitab berkata di dalam ayat 10-nya, Elia menjumpai seorang janda itu sedang mengumpulkan kayu api. 那么第10节记载到，当以利亚见他的时候，这个穷寡妇正在拾木材。 Pada saat Elia menjumpai perempuan itu, janda itu, Elia serta-merta berkata, 当他见到这个寡妇的，以利亚就对他说：“ Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. 请你给我水喝。” Perhatikan kata sedikit air. 请我们注意，就一点点的水。 Baru saja janda itu akan pergi mengambilnya. 那么这寡妇要倒水给他的时候， Elia melanjutkan permintaannya. 以利亚却对他再说一句话： Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 请你给我一个饼。 Kemudian janda itu pun menjawab, 那么这寡妇就回答他说： Demi Tuhan Allahmu yang hidup, 就是按你永生上帝， sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, 其实我也没有面， kecuali segenggam tepung dalam tempayan, 除非在我坛里有一点的面粉， dan sedikit minyak dalam buli-buli. 还有瓶里只剩一点油。 Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. 那么这个寡妇就说：“我设柴了以后，我就做了几个小饼，我和孩子吃了以后，死就死吧。” Pada saat Elia mengatakan, ambillah bagiku sepotong roti. 当以利亚对他说：“请你给我一个饼”的时候， Elia sedang mengatakan, berikan aku sepotong roti yang sudah jadi, 那么以利亚的意思就是说：“你给我一个已经 yang sudah 煮 dibakar, 成好的饼， yang sudah dibakar, yang sudah diolah. 是一个已经煮熟的饼。” Tetapi janda itu berkata, saya tidak punya roti yang sudah jadi. 那么这个寡妇就回答说：“我们有一个已经成了的饼， Saya tidak punya roti yang siap untuk dimakan. 我们有一个饼是可以马上吃的。 Yang saya punya hanya sedikit bahan pembuat roti. 我有的只有一把面粉， Tetapi itu pun hanya sedikit. 但是这是一小把的面粉， Itu pun kurang bagi aku dan anakku. 对我孩子来说那是不够的。 Tapi aku akan mencoba mengolahnya bagi aku dan anakku. 但是我愿意做成一个小饼，让我和孩子可以吃。 Kami akan makan dari yang kurang itu. 我们可以吃那极小的分量， Kemudian kami akan mati setelahnya. 然后以后我们没有吃的时候死就死吧， Karena kelaparan. 因为饥饿。 Dari jawaban janda di Sarfat itu, 从撒勒法寡妇的伟大里， kita bisa mengetahui bahwa kekeringan yang luar biasa yang hebat melanda negeri itu. 我们会明白理解那个时候的旱灾。 Kekeringan itu mengakibatkan tidak ada bahan makanan yang bisa tumbuh di Sarfat.
因为旱灾没有一棵树可以长出来。 Kalau kita melihat ini adalah hukuman Tuhan bagi kerajaan Israel yang diperintah oleh Ahab pada saat itu. 因为这个旱灾是上帝惩罚以色列人，特别是亚哈王的时候。 Tidak ada turun hujan, 那么去年没有下雨， sehingga mengakibatkan kekeringan yang luar biasa. 那么就发生非常严重的旱灾。 Dan kekeringan itu juga terjadi di Sarfat, wilayah Sidon. 那么这个旱灾也在撒拉法发生。 Krisis pengharapan, 那么指望的危机， krisis kepercayaan diri 那么自信的危机， yang dialami oleh si janda. 是这个寡妇所经历的， Disertai dengan krisis pangan, 也是食物的危机， krisis kehidupan 生活的危机， yang hanya menunggu waktu untuk mati. 只是等着以后就死。 Itulah kondisi janda di Sarfat dengan anaknya. 那个是撒拉法寡妇和孩子的境况。 Di dalam kondisi hidup yang begitu kelam, pekat dan gelap, 在那种阴沉无指望的生活里， tak ada lagi harapan. 根本没有一点的希望。 Tuhan mendatangi janda itu. 那么神就来到这个寡妇， Melalui Elia, Tuhan malah meminta dari janda itu sesuatu yang sesungguhnya sangat dibutuhkannya pada saat itu. 借着以利亚，神向这个寡妇要一个他根本很难应付的要求。 Secara manusiawi mungkin si janda berpikir, 可能按照人的意念，这个寡妇心里想， Elia nabi Tuhan ini, 那么以利亚的神， apa nggak salah ya minta seperti itu? 他要讲的要求是对的嘛？ Datang-datang minta air, 然后他一来就要水喝， padahal sudah tahu daerah ini kekeringan. 但是其实他知道，因为旱季根本没有水， Malah ditambah lagi minta roti. 还要又要一块饼。 Aku ini bukan orang yang kelebihan roti, 我不是一个有许多面包的人， bahkan kekurangan. 而且是非常缺乏。 Dan mungkin si janda ini juga berkata kepada Tuhan Allah Israel yang dia kenal, 可能这个寡妇也向以色列的神这样说， yang seperti ayat 12 dikatakan, demi Tuhan Allahmu, dia tahu siapa Elia diutus oleh Tuhan Allah Israel. 他就说指着永生上帝的话，他说他知道以利亚是上帝所差遣的。 Mungkin dia bertanya kepada Tuhan, 可能他对神问了， Tuhan, tidakkah engkau tahu aku sedang kesusahan, kesulitan yang amat sangat? 神啊，你难道不明白我将困难的处境？ Apa enggak salah Tuhan meminta memberikan air, roti buat nabimu? 那么你觉得这是一个对的吧？他偶尔还要给你的仆人一块饼，还有水喝。 Tetapi mari kita lihat apa jawaban Tuhan bagi janda ini. 那么神怎么样回答这个寡妇呢？ Tuhan tidak datang dengan mengirimkan satu paket yang penuh berisi makanan buat si janda ini. 神没有叫以利亚带来许多的水、许多的食物， Tapi justru Tuhan mendatangi janda ini dengan satu permintaan. 反而让神向他有一些的要求。 Ayat 13 mengatakan, janganlah takut. 那么13节说，不要惧怕。 Takut adalah satu perasaan mencekam yang dialami oleh manusia karena kondisi tertentu. 那么害怕是因为一个人受到压力所激发出来的害怕的心情。 Dan rasa takut itu masuk ke dalam hati manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. 那么惧怕是因为人接近在成为罪人的时候。 Kejadian 3 ayat 10 berkata, ketika aku, maksudnya Adam, mendengar bahwa engkau Tuhan ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. 那么创世纪第3章第10节这样写道，他 Sebab itu aku bersembunyi. 我因为听见你声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。
Ketakutan menguasai Adam dan Hawa saat itu karena mereka telah melanggar larangan Allah. 那么惧怕的心充满了亚当与夏娃的心里，因为他犯了罪。 Allah berkata tidak boleh kamu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. 因为神对他们说：“分别善恶的果子你不能吃。” Ketakutan juga melanda Yosua pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. 那么这个经历也经历到约书亚， Pada saat dia melihat di depan bangsa-bangsa Kanaannya begitu banyak, 当他见到迦南人的将很高大的身材，而且非常动斗， mereka berbadan raksasa, 他们身体强壮， mereka seringkali perang, 他们常常去打仗。 Yosua pun ketakutan. 虽然他常常去打仗，看了将大的人，他也心里害怕。 Karena itu firman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut. 所以神的话领到幼小啊，说你不要害怕， Janganlah kecut hatimu. 你不要胆小， Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, 你坚固你的心， sebab aku menyertaimu. 因为我与你同在。 Ketakutan juga melanda murid-murid Tuhan Yesus padahal mereka bersama dengan Tuhan Yesus. 那么同样的惧怕也领到耶稣的门徒们。 Di dalam Matius 8 dicatat bahwa murid-murid yang bersama Tuhan Yesus saat itu mereka ada di tengah danau. 那么圣经记载，门徒当在湖中的时候，他们也经历非常的惧怕， Dan mereka dilanda gelombang laut yang hebat. 因为有大的风浪来在他们船上周围， Mereka pun ketakutan. 他们心里也非常惧怕。 Rasa takut selalu ada dalam diri manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. 因为人犯了罪以后，我们人心里就常常有惧怕的心。 Tetapi Allah tidak tinggal diam melihat manusia dikuasai oleh rasa takutnya. 但是神不愿每一个人有将惧怕的心被辖着， Allah mendatangi manusia. 他主动来到人， Allah menjumpai manusia yang dikuasai oleh rasa takut. 他去寻找被罪捆绑的人。 Allah mendatangi janda di Sarfat di dalam perasaan takutnya. 神也来到这撒勒法的寡妇，是因为他有惧怕的心。 Rasa takut akan masa depan, akan kematian yang sudah menunggunya. 对前景、对死亡的一个惧怕。 Saudara sekalian, perkataan janganlah takut ini 那么，亲爱的弟兄们，不要惧怕这回事， seakan menjadi menghentak janda itu untuk keluar dari kondisi ketakutannya. 因为惧怕这个寡妇就没有一种看法，他愿意从这个困难里走出来。 Janganlah takut ini menjadi perkataan Tuhan yang menarik janda itu keluar dari rasa takutnya. 那么不要惧怕，就是神要这个妇女从害怕中走出来。 Janganlah takut itu juga menjadi penenang bagi janda di dalam krisis yang dia hadapi. 那不要惧怕，也意思是说，让这个寡妇心里靠神平安。 Janganlah takut ini juga menjadi kata-kata motivasi, penguatan bagi janda itu untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. 那神对他说：“不要惧怕，也激发这个寡妇有一个很好的动机。 Janganlah takut menjadi satu penghiburan buat janda pada saat itu. 那不要惧怕，成为对他的一个帮助。 Tuhan melalui Elia meminta janda itu membuatkan sepotong roti. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. 那么神接着以利亚对这个寡妇说：“你先做一个饼，而且要献为以利亚而做。” Melalui perkataan Tuhan ini, melalui Elia, Tuhan sebenarnya ingin mengiyakan apa yang engkau katakan janda itu adalah benar. 接着以利亚，神明白这个寡妇所说的，她所面临的是真实的事。 Engkau mengalami kekeringan yang berdampak kelaparan yang hebat. 因为你经历旱灾，所以饥饿。 Makanan jadi tidak ada, bahan pembuat roti pun tinggal sekali makan. 因为没有什么可以吃的。 Benar, itu tidak salah. 神说：“对的，
解释你的境况， tetapi aku meminta satu hal dari satu-satunya yang engkau miliki. 但是神对他说：“我要让你行一件事，使你所有的， Sepotong roti kecil untuk hambaku. 是一个小饼，是送给我的仆人。 Dari apa? 从哪里来？ Dari apa yang dimiliki oleh janda itu. 是从寡妇所有的。 Tuhan tidak meminta janda itu mencari sesuatu yang dia tidak punya. 神没有向这个寡妇要他所没有的， Atau menyuruh janda itu pergi keluar dari rumahnya dan mencari untuk memberikannya kepada Elia. 也不是叫这个寡妇去到外面去找，然后送给以利亚。 Tuhan meminta apa yang dimiliki oleh janda itu. 神就要他手中所有的。 Satu-satunya yang menjadi milik janda itu. 那么这寡妇所尽有的， Miliknya yang terakhir, 就是他最后所拥有的， miliknya yang penghabisan, 是最后的一些东西， milik satu-satunya yang sebenarnya dia bisa pakai untuk bertahan hidup. 是他尽有的，可以维持他的生命。 Itu yang Tuhan minta dari janda itu. 神就要叫这个寡妇叫出来。 Beriringan dengan perintah Tuhan untuk meminta sepotong roti bagi Elia. 不是说神叫这个寡妇送以利亚一些面包， Tuhan memberikan janjinya. 神是给这个穷寡妇一个允许。 Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. 坛里的粉不会少，而且瓶里的水也不会完，直到神降雨在地上。 Tuhan memberikan janji pada janda itu pada saat janda itu mentaati perintah Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kehidupannya. 那么神允许，当他愿意将一切献给神的时候，神要保守他。 Pada saat janda itu mendahulukan Tuhan, mentaati perintah Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat-Nya bagi janda itu. 当他愿意顺服，把他所有的交给神的时候，神就赐福给这位寡妇。 Mari kita lihat respon si janda. 让我们看这个寡妇的反应。 Ayatnya yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. 那么圣经记载，这寡妇就按以利亚所说的去行出来。 Secara jelas kita tidak tahu pergumulan janda ini waktu mendengar perintah Tuhan kepadanya. 我们不能理解，当他听见神的呼求的需要的时候，他心里怎么样挣扎。 Tapi jelas sekali di sini dikatakan janda itu menuruti perintah Tuhan. 但是我们清楚看到，这寡妇顺服神， Dia memberikan miliknya yang satu-satunya itu dan mengolahnya menjadi roti, berikan itu kepada Elia. 他把所有的面粉做成饼，然后献交给以利亚。 Janda itu mendahulukan firman Tuhan, mendahulukan Tuhan dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. 他所做的一切就是顺服神，把一切献给神。 Dan melalui ketaatannya itu sesungguhnya janda itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 接着他的顺服可以显明他完全的信靠神。 Sekalipun dia belum mengenal siapa sesungguhnya Allah yang disembah oleh Elia. 因为虽然他今生还没有经历谁是以利亚的上帝， Dan firman Tuhan berkata janji Tuhan tergenapi. 那么圣经记载神的应许显明在他生活里。 Janda itu, Elia dan anaknya itu terpelihara untuk beberapa waktu lamanya. 那么只有寡妇、孩子还有以利亚，神大大的赐福于他们，使他可以维持生活。 Bahan pembuat roti yang dipikirkan oleh janda itu bahwa itu hanya akan sekali dibuat setelah itu habis. 那么这寡妇知道他这一把面粉做成一块饼的时候，那么就完了。 Ternyata tidak habis-habisnya. 但是圣经记载，这个面粉
没有短缺， sampai Tuhan menurunkan hujan ke negeri itu, 直到神降雨给那个地， sampai ada bahan makanan yang bisa diperoleh si janda. 直到地里长出米来。 Bahkan kita melihat ketaatan janda itu menjadi berkat buat Elia di masa kelaparan saat itu. 因为这寡妇的生父就成为他一家和以利亚的祖父。 Elia itu mengalami penggenapan janda itu mengalami penggenapan janji Tuhan, 因为寡妇经历到神的祝福的应许， dan sekaligus dia menjadi berkat bagi Elia. 同样他在同样的时候，他也成为以利亚的祖父。 Bulan ini Gereja Gloria secara serentak mengajak, menantang jemaat untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. 那么这个月，这个荣耀堂呼召每个会友都可以来服侍神。 Dan pagi ini pun mari kita bertanya, Tuhan mau saya melayani apa? 让我们对神说：“神，你愿意我为你做什么？” Pada saat Tuhan membukakan satu pelayanan kepada saudara, 当神为你开一个侍奉的门的时候， apakah saudara dengan rela hati menerimanya? 你愿意顺服的接受吗？ Mungkin saudara berpikir, saya nggak punya apa-apa, 可能你会说：“我没有一切的才干， saya nggak bisa apa-apa. 我不能够做什么。” Saudara, pada saat Tuhan memanggil saudara untuk melayani apapun bentuknya, dimanapun bidangnya, 其实当神呼召你的时候，无论他要你在什么地方或者在什么事上服侍他的时候， Tuhan tahu saudara bisa melakukannya dengan bersandarkan pada kasih karunia-Nya. 因为神知道，当你靠他恩典的时候，你就可以做出许多事来。 Tuhan tidak meminta saudara memberikan apa yang saudara tidak punya, 神从来没有要你是你所没有的， tapi Tuhan meminta apa yang ada di dalam diri saudara. 当神要你做的时候，他心里知道你有这样的能力。 Mungkin ada karunia yang belum tergali, 可能有一些云藏的一个恩典， bahkan saudara sendiri belum menyadari kalau saudara memiliki karunia itu. 甚至你自己还不清楚你有这样的潜在的能力。 Tapi yakinlah Tuhan tidak pernah salah memanggil orang. 你要确信神没有弄错呼召你， Ataupun pada saat Tuhan memanggil saudara untuk melayaninya, 当他呼召你侍奉一件事的时候， saudara memiliki 1001 alasan. 你可能有许多的理由。 Pekerjaan saya menyita begitu banyak waktu dan tenaga. 因为我的工作非常繁忙， Tanpa pelayanan pun saya sudah kelabakan mengurusnya. 没有侍奉我已经手忙脚乱， Belum lagi berbagai pergumulan yang saya hadapi. 还没有讲到我面临的征战， Mungkin itu krisis di usaha saudara. 可能是你生意上的危机， Ada masalah berat yang dihadapi keluarga. 有家庭里面有许多的问题与挑战。 Orang tua saya yang sudah lanjut usia memerlukan perhatian yang intens. 那么我有老人家在家里，我要用许多的时间来关注他。 Berbagai macam pergumulan muncul di benak saudara pada saat saudara ditawarkan untuk melayani. 当你愿意拒绝神的时候，你心里有许多的理由。 Tetapi pagi ini Tuhan bertanya kepada setiap kita, 但是今天神向我们个人问： maukah engkau melayani Tuhan di tengah krisis kehidupan atau mungkin ada ketakutan yang saudara alami? 你愿意在你危机中仍然有勇气服侍他吗？ Tuhan seakan bertanya, percayakah engkau pada saat engkau menuruti panggilanku untuk melayani, saudara justru akan menjadi berkat bagi orang lain. 神对你说：当你愿意把自己选上的时候，他要师傅你、使用你，而且你要成为别人的祝福。 Di dalam kesederhanaan, di dalam ketidakmampuan, bahkan di dalam krisis dan pergumulan yang sedang kita hadapi. 在我们所经历的危机里，在我们一切征战里所面对的，
Saudara sekalian, pada saat kita menyerahkan diri untuk mentaati panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, 当我们愿意把自己交给神服侍他的时候， pergumulan di dalam hidup kita bukan serta-merta itu akan selesai beres semuanya. 我们所面临的困难问题，不是自然而然就没有了， Tetapi bisa jadi permasalahan yang kita hadapi itu semakin besar dan semakin hebat datang. 那么可能我们所面临的是一个更加困难的处境。 Seakan tadinya kita hanya dilanda banjir kecil, sekarang dilanda tsunami. 那么可能我们面临一个小水灾，那么今天我们却面临很大的海啸。 Itu juga yang terjadi dengan janda di Sarfat. 这就是撒勒法寡妇的经历。 Kalau kita baca bagian selanjutnya, 当我们读下面的经文的时候， kita menemui secara tiba-tiba anak satu-satunya dari janda itu, anak kesayangannya itu sakit keras. 那么我们注意到这个穷寡妇的孩子生了重病， Sangat serius. 是非常严重的病， Kalau zaman ini istilahnya mungkin sakit terminal gitu. 就是说，非常危险、濒临死亡的病。 Sampai anaknya itu menghembuskan nafas terakhir. 结果这孩子也去世了。 Pada saat janda itu mendapati anaknya meninggal dunia, 当这个寡妇看见孩子死了的时候， janda itu protes kepada Tuhan. 然后他就对上帝抗议。 Apakah engkau datang untuk mengingatkan dosa dan kesalahanku dan sekarang engkau menghukum aku dengan kematian anakku? 神啊，难道你来要显明我是一个罪人，而且你刑罚了我？ Tetapi ternyata maksud Tuhan lain daripada pikiran janda. 其实神的心意与他所想的完全分别。 Rencana Tuhan jauh lebih tinggi daripada jangkauan pikiran manusia. 神的旨意高过我们人的意念。 Janda itu berpikir bahwa Tuhan mendatanginya hanya untuk menghukumnya. 那么这个寡妇认为神来到他的时候是为了要刑罚他， Tetapi justru Tuhan ingin menyatakan kehadirannya lewat kematian anaknya itu. 但是神却要借助他孩子的事，让他经历神的带领。 Tuhan menyatakan kuasanya lewat Elia pada saat itu. 神借助以利亚显明他的能力与神性。 Tuhan membangkitkan anaknya yang sudah mati. 然后他叫这去世的孩子活过来。 Tuhan mengerjakan kebaikan bagi janda dengan kebangkitan anaknya yang satu-satunya itu. 那么神叫他对的儿子活出来。 Saudara, di tengah konteks zaman saat itu, 在那个时候的情况来说， di mana Allah sudah ditinggalkan oleh Israel umatnya. 那么以色列人已经离弃了他的上帝。 Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab menyembah Baal pada saat itu. 然后以色列人在亚哈王手下敬拜巴利。 Dan Tuhan murka melihat penyembahan berhala yang dilakukan oleh Israel. 那么上帝看了以色列人就非常的震怒。 Tuhan menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan di negeri itu, di kerajaan Israel. 所以上帝就施下刑罚，让南地多年旱灾。 Dan kekeringan juga melanda Sarfat. 那么干旱也发生在撒弗拉地。 Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan, sesungguhnya Sarfat itu adalah termasuk wilayah Sidon. 当我们注意的时候，撒勒法这个地方是属于西顿那一带。 Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31 mencatat Sidon diperintah oleh Etbaal. 那么那个时候，圣经记载那个时候，西顿是在埃巴王的权力之下。 Etbaal adalah mertua dari Ahab. 那么这个科巴利王是亚哈王的岳父。 Etbaal itu adalah ayah dari Isabel, istri Ahab. 那么科巴利王是亚哈的妻子的父亲。 Nama Etbaal artinya Baal hadir. 那么科巴利的意思就是说巴利掌权。 Dewa Baal dipercaya sebagai dewa petir yang hadir dalam bentuk embun dan hujan. 那么这个巴利的意思就是说，他是一个雷公，就是掌管雨和风的一个神。
Tetapi saat Allah murka dan kekeringan melanda negeri itu, 但是当上帝降旱灾的时候， Dewa Baal, dewa yang mati itu tidak berdaya. 但是所谓的这个雷公神却无能为力。 Justru melalui peristiwa janda ini Allah ingin menyatakan bahwa dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang benar. 借着撒勒法寡妇，让人见证神是真正的上帝， Dialah Allah yang layak untuk disembah. 他是配得被尊重的上帝。 Baal hanya rekayasa manusia. 巴黎这是人为的所谓神明， Hanya khayalan manusia. 这是人的幻想， Hanya sesembahan buatan manusia. 是人所做的假神， Benda mati. 是一个没有气息的动物的物体。 Kecukupan makanan bagi janda dan anaknya serta kebangkitan anak janda itu dari kematian membuat hati janda itu melek. 那么，当这位寡妇经历神许多日子来赐给他们生活的时候，让这位寡妇她灵眼看见， Janda itu mengalami Tuhan secara pribadi, 她就进了神的交往。 janda itu mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. 那么这位寡妇就经历神的能力， Itu yang dinyatakan oleh si janda di dalam pasal 17 ayat 24. 那么在设计界的这个寡妇就这样见证。 Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. 所以他就说：“现在我知道你是神人，耶和华记住你口所说的话是真的。” Benar di sini berarti teguh, kokoh, setia. 真的在这里意思说坚固不动摇。 Dan itulah natur dari Allah Israel, Yahweh. 那就是说耶和华上帝的神性， Allah yang kita sembah dan kita imani. 是我们所敬拜的全能的神。 Janda di Sarfat itu mengalami Allah di dalam hidupnya lewat peristiwa ini. 那么这个寡妇经历从以利亚与他同在的见证了神。 Saudara pernahkah bayangkan jikalau sekiranya janda di Sarfat itu menolak permintaan Elia untuk memberinya makanan? 当我们想象当这个寡妇拒绝神的要求的时候， Dan janda itu hanya memikirkan dirinya sendiri, dia mengolah roti untuk dirinya dan anaknya kemudian mati. 那么他就自为自己，而且做了一个饼，然后他吃了，不过几天，他就要与孩子死去。 Janda serta anaknya mati di dalam kelaparan fisik, 那么他就要与孩子死掉。 tetapi juga kelaparan rohani karena tidak pernah mengalami Tuhan Allah yang hidup dan yang benar. 那么他的生命也要没完了，因为他没有经历神的拯救。 Panggilan buatlah lebih dahulu bagiku adalah panggilan Allah kepada janda di Sarfat untuk mengalami Tuhan lebih lagi. 那么神向寡妇所说：“你要先为我而做”，是神对他的一种呼召。 Bapak Ibu sekalian, seorang wanita bernama Louisa M.R. Stitt 亲爱的弟兄姐妹，一个妇女叫做瑞莎， dia memiliki keluarga yang bahagia 她有一个幸福的家庭， dan dikaruniai seorang putri. 她有一个女儿。 Suatu hari mereka sekeluarga berencana untuk menghabiskan liburan bersama ke tepi pantai. 那么有一次，她想和女儿在岸边去旅游。 Pada saat mereka sedang menikmati pemandangan pantai dan keindahan pantai saat itu, 当他们欣赏到大自然的美的时候， tiba-tiba Mr. Stitt, suami dari Louisa ini, mendengar jeritan seorang anak. 忽然间，她丈夫听见一个孩子的呼叫声， Serta-merta Mr. Stitt ini menolong anak itu, menceburkan diri ke dalam laut itu dan mencoba menolong anak. 那么这个先生看见，他就跳进水里要救这个孩子。 Tetapi malangnya Mr. Stitt ini tenggelam bersama dengan anak yang dicoba ditolongnya. 但是却叫人伤心，因为这位先生与这个小孩子沉在水里。
Tanpa seorang suami, Luisa ini jatuh miskin, melarat, dan hidupnya sungguh-sungguh mengenaskan. 因为她失去了丈夫以后，她就变成穷人，生活非常的困难。 Tetapi di tengah kemiskinannya, kemelaratannya, dia menuliskan sebuah syair lagu. 但是在她的困境里，她写了一首诗。 Refnya berbunyi demikian. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya ku kan setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Bapak Ibu sekalian, Ibu Luisa ini di tengah-tengah pergumulannya tentang kehidupan, bahkan tentang untuk bertahan hidup. 那么，这瑞莎姐妹在她的困难里，在她生与死的征战里， Dia justru belajar berserah diri kepada Tuhan. 她是学习怎么样去顺服上帝。 Bukan hanya berserah diri kepada Tuhan untuk makanan yang dia butuhkan sehari demi sehari, 她不但把自己生活全然交在神， tetapi justru dia belajar untuk mentaati panggilan Tuhan. 他们学习让神可以呼召她、使用她。 Di dalam kemiskinan yang dia hadapi, dia bersama putrinya berangkat ke Afrika untuk menjadi misionaris di sana. 在这样贫困的境况里，她决定以女儿去非洲，想服侍上帝， Satu daerah yang sungguh tidak mudah pada saat itu. 是一个非常贫乏、困难的地方。 Dan bisa jadi kemiskinan yang semakin hebat melanda mereka. 她所遭遇的可能比目前的情况还要糟糕。 Tapi Ibu Luisa ini belajar percaya pada Tuhan. 但是这位姐妹顺服、学习、信靠上帝， Percaya pada pemeliharaan Tuhan. 信靠全能上帝的福祉。 Panggilan yang sama Tuhan berikan kepada setiap kita yang ada di tempat ini. 今天神同样有这样的呼召向你们说， Panggilan untuk melayani Tuhan. 神向你们呼召来侍奉他。 Sesungguhnya panggilan untuk melayani Tuhan itu adalah satu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melangkah selangkah lagi di dalam iman kita. 其实神呼召我们，就是神要我们更走近，用信心来亲近他， Agar kita boleh menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. 让我们可以把自己完全献给神。 Panggilan untuk melayani Tuhan itu juga adalah satu panggilan dari Tuhan supaya kita boleh mengalami Tuhan lebih lagi. 神呼召我们，是愿意我们更好的、更亲密的经历他自己。 Kita boleh melihat bagaimana Tuhan tetap boleh berkarya sekalipun ada banyak pergumulan yang kita jumpai dalam kehidupan kita. 借着这个侍奉，我们可以经历，虽然在许多困难里，我们将遇见神怎么样与我们同在。 Kita tetap boleh melihat bagaimana Tuhan menuntun dan menyertai berkarya di dalam semua itu. 让我们可以经历神怎么样在我们身上有美好的作为。 Saudara, pada saat kita melayani Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹，当我们侍奉神的时候， krisis tidak akan serta-merta hilang. 当然不是说危机就可以马上避免， Tapi Tuhan berjanji menyertai dan menguatkan setiap kita anak-anaknya. 但是神应许要与我们同在。 Tuhan yang akan memberikan jalan keluar sesuai dengan caranya Tuhan yang seringkali tidak terduga dan tidak terpikirkan oleh kita. 神要按他的心意带领我们走出困难来。 Ada kalanya memang happy ending seperti apa yang dialami oleh si janda. 有时候我们可以经历像讲寡妇的一个美好的结局， Tetapi ada kalanya pergumulan itu baru selesai pada saat kita bertemu dengan Tuhan. 但是许多时候，当我们完了这一切时候，是我们见上帝的时候。 Saudara, satu pertanyaan bagi kita. 一个问题向我们提问： Maukah saudara melayani Tuhan? 你愿意侍奉上帝吗？ Maukah saudara mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan? 你愿意在神的工上有份吗？ Apapun kondisi yang kita alami, 虽然我们面临什么的处境， maukah kita mengalami Tuhan dengan ketaatan kita seperti yang Tuhan panggil kita untuk melayani Dia? 是不是我们愿意顺服他，来服侍他？ Dan kita melihat di dalam pergumulan itu kita pun bisa menjadi berkat buat sesama. 当我们经历这一切时候，我们
在神手上就可以成为祝福。 Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, berikanlah kami hati seorang yang sungguh-sungguh mau mentaati panggilan Tuhan. 主，你给我们一个愿意听你呼召的一个渴慕。 Ini adalah minggu terakhir di mana kami merenungkan bagaimana Tuhan menyerukan untuk kami boleh melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. 这是你向我们呼召服侍你的最后一个星期。 Tuhan, jangan biarkan setiap jemaat Tuhan kami yang duduk setiap minggu di tempat ini 主，你不要让我们每个礼拜坐在这里的人， hanya mendengarkannya dan lewat begitu saja. 就是听你的话，然后走出去忘记了。 Tetapi kami sungguh mohon Allah Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca. 我们渴慕你自己神灵帮助我们，当我们听了、我们领受了的时候， Dan kami boleh menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. 我们可以将自己献上为你所使用。 Kami rindu untuk mengalami Tuhan lebih lagi. 主，我们愿意经历更亲密、 Kami ingin menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. 亲密的交通，完全的献上。 Sekalipun ada berbagai pergumulan dan krisis dalam kehidupan kami. 虽然我们生命里有许多困难与危机， Tapi kami percaya di dalam hal seperti itu pun Tuhan akan menjadikan kami berkat buat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi 但 kami. 我们深信，虽然要经历这一切，你仍然使我们在危机里，在这样困难里成为祝福。 Tolonglah kami untuk mau melayani Tuhan. 主，你帮助我们，给我们力量，愿意服侍你。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 将祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。